subhanallah, waktu subuh ini kebanyakan negara-negara umat Islam dia tidak bermula lagi kehidupan. Ya, masih lagi orang kata pada subuh ni ada orang tidur balik. Ya, life belum bermula lagi. Ini bukan saja pengamatan saya ketika saya di Timur Tengah dan beberapa, tetapi ditulis sendiri oleh oleh seorang penulis yang saya kata Dr. Raghib Al-Sirjani dalam bukunya Misteri Solat Subuh. Apa dia kata, kata waktu dia keluar di Amerika selepas subuh, dia keluar berjalan di waktu dia lihat orang Kristian, orang Yahudi dan orang etis sudah bangun untuk memulakan kehidupan dunia mereka. Sedangkan di negara-negara umat Islam masih tidur. Dan saya terkesan sangat dengan dia punya penulisan. Dia kata orang etis ni, orang Yahudi dan orang Kristian ini, kadang mereka sanggup untuk bangun dan membawa anjing yang mereka sayang untuk menghirup udara segar pada selepas waktu subuh, awal pagi lah maksudnya. Tetapi kita yang mengatakan kita ni cinta kepada Allah, kenapa kita belum bangun lagi untuk solat subuh? Jadi mereka yang cintakan anjing, mereka sanggup bangun untuk membawa anjing menghirup udara segar, tetapi kita sendiri yang sayang pada umat ini, kenapa kita tak bangun? Kemudian di dalam negara sendiri, Ustaz Irwan, saya ada pengalaman melihat, ini saya rasa bukan pengalaman saya, tapi saya hanya meluahkan saja apa yang sama-sama kita nampak. Kalau pada hari Sabtu dan pada Ahad, iaitu pada hari tidak bekerja ataupun hari Ahad, kita bergerak pada ini untuk pergi solat jemaah subuh, kita nampak bilangan umat Islam yang pergi ke masjid dengan bilangan orang bukan Islam yang pergi ke taman untuk jogging. Saya rasa ramai lagi orang yang pergi ke taman tu untuk jogging berbanding dengan orang Islam pergi ke masjid. Okey, itu satu. Jadi artinya orang Islam ni, minta maaf saya katakan, sekali lagi saya katakan, bukan untuk memperlecehkan, tetapi untuk menyedarkan kesihatan rohani pun tak jaga, kesihatan fizikal pun tak jaga. Tadi kita lihat perbincangan tentang obesity tadi dalam Radio Hakim. Kita lihat ni, maksud kata kalau orang bukan Islam ni, dia okey, dia tak pergi masjid, dia tak ada membangunkan rohani dia dengan hubungan dengan Allah, tetapi sekurang-kurangnya dia menjaga kesihatan dia. Tapi kita dua-dua bangun tidak ke masjid pun tidak, ke taman pun tidak. Cuma kita bangun pada waktu hari bekerja, kalau tak bekerja kita tak makan. Itu kita tak ada makan, tak dapat gaji gitu ya kan. Jadi saya rasa ini satu yang boleh kita buat suatu yang perubahan. Apabila saya sebutkan ini bukan untuk memperlecehkan, jauh untuk mengatakan, kerana kita orang kata kita sama-sama kita dan mengikut ahli psikologi, kata ahli psikologi ini satu kajian Ustaz Irwan, 10 minit yang awal selepas kita bangun tidur itu sangat menentukan keceriaan dan kecemerlangan kita pada hari itu. 10 minit selepas kita bangun tidur. Sebab tu ahli-ahli psikologi mengatakan 10 minit selepas kita bangun tidur itu mesti kita cakap yang baik-baik, pandang yang baik-baik, dengar yang baik-baik, buat perkara yang baik-baik 10 minit. Kerana apabila kita dapat membuat yang baik dalam maksud 10 minit itu, dengar, lihat, pandang yang baik, buat yang baik, the rest of the day, baki hari itu dia akan take automatically jadi baik. Sebab kita dah kawal 10 minit yang awal. Dan ini diguna pakai oleh orang-orang bukan Islam, kerana mereka hasil kajian mereka. Subhanallah, kalau kita menjadi seorang Islam, kita boleh letak je kajian ni sebelah. Sebab kita memang bangun untuk solat subuh. Bila kita bangun saja kita doa, kemudian kita pergi bilik air, kita bersuci, kemudian kita dalam nak pergi bilik air itu pun dah kita berdoa, bercakap, kemudian kita bangun untuk solat subuh. Dalam solat subuh kita mengeluarkan membaca ayat Quran, kalam yang terbaik, kemudian kita melakukan rukuk i'tidal yang terbaik, kemudian berdoa. Subhanallah, kalau kita menjadi seorang Islam yang betul-betul mempraktikkan Islam, 10 minit ataupun 10 minit awal bangun tidur untuk buat perkara baik ni, orang kata tak jadi apa-apa masalah lah. Automatically kita dah boleh buat.